Waalaikumsalam. Sekejap. Mana dah? Tak start lagi. Kita bagi lagi 3 minit. Kita start 9.35. Okay, 3 minit Mana pula? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini kita sambung kelas pengajian kita. Macam kita biasa sebutkanlah berkali dah ni. Kita kata bahawa selama mana PKPB ataupun tak dapat kita buat kelas secara fizikal, tajuk kita hari Rabu insya-Allah berkaitan dengan masalah persoalan ataupun perbincangan berkenaan Al-Quran, sebab kebetulan memang kita punya kelas pada hari Rabu malam kita patut dah mula masuk usul tafsir. Patutnya kita dah mula start masuk tajuk utama dah. Tapi baru ni kita dah start PKPB balik, dia tak boleh datang hadir.
Maka insya-Allah kita online dan kita cuba ambil tajuk-tajuk yang penting berkaitan Al-Quran. Esok insya-Allah tajuk berkenaan fiqh fiqh. Kebetulan pasal tajuk fiqh tu yang berkaitan pada hari Khamis. Okey, jadi tajuk malam ni kita pilih adalah berkaitan dengan bagaimana uslub Al-Quran Karim, uslub Al-Quran Karim atau gaya Al-Quran Karim dalam memandu atau memberi hidayah kepada manusia. Bagaimana uslub atau gaya Al-Quran Karim memberikan hidayah kepada manusia. Okey. Pasal hari tu kita dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan Quran tu hidayah, kitab hidayah, petunjuk. Bagaimana kita mendapatkannya. So kita terangkan bahawa memang hidayah Al-Quran tu mempunyai dua sudut. Satu sudut yang dipanggil hidayah taufik, satu lagi sudut hidayah irsyad. Yang mana kita tahu Allah Ta'ala memberikan taufik pada siapa dikehendaki dan dia bantu dan tolong orang tersebut untuk hidayah. Manakala para anbiya pula daripada Al-Quran ni, daripada macam kita belajar Al-Quran, membawakan kepada manusia akan hidayah irsyad, hidayah untuk tunjuk ajar, panduan, supaya manusia dapat menemui jalan yang betul. So basically kalau kita faham itu, so kita dah define dua bentuk berkenaan. So sekarang kita mula nak belajar berkenaan dengan tajuk hidayah Quran ni, macam mana gaya dia disampaikan kepada kita dalam Al-Quran Karim. Okay. Kalau kita perhatikan balik, bila kita sebut itu berkenaan dengan cara Al-Quran, gaya Al-Quran, Al-Quran memandu kita kepada petunjuk, membawa kita kepada hidayah yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam kita sebut itu, ayat 21, ayat yang ke-38 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan, Qul nahbitu minha jami'a. Kami kata, turunlah kamu semua daripada syurga semua sekali. Engkau, Adam, Hawa dan Iblis turun semua sekali daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang padamu daripadaku sebarang petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka mengikuti petunjukku, tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka takkan bersedih. Janji Allah Ta'ala. Mana kalau ikut petunjukku, tiada ketakutan dan takkan bersedih. Ini janji Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Dan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang yang kufur, tak nak percaya, mendustakan pula dan tak nak percaya, kufur dan mendustakan, mengatakan tidak benar terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka lah orang dalam neraka tu kekal. Itu Al-Baqarah 38-39. So jadi basically kalau kita faham kat situ, janji tentang hidayah tu telah pun datang daripada Allah Ta'ala semenjak daripada Adam diturunkan. So jadi dan Allah Ta'ala memang suruh kita ikut kepada petunjuk Al-Quran. Cuma cara atau uslub gaya Al-Quran Karim ni dalam memberikan kita hidayah, dia ada pelbagai cara. Kaedah atau uslub. Yang mana dalam kita baca Al-Quran Karim, sepatutnya kita boleh perasan dah cara-cara tersebut. Macam Allah Ta'ala pandu hati kita untuk memahami ataupun untuk hati kita menyedari realiti hidup ini, matlamat hidup kita, tentang masalah nilai dunia, tentang masalah kebenaran, tentang masalah kebatilan. So maksudnya Quran datang dengan semua sudut tersebut untuk kita kata mengajar kepada kita mengenal akan jalan yang Allah Ta'ala nak kita ikut. Sebab kita faham itu, Allah nak pandu kita, Allah nak pandu kita dengan cara dia. Tapi dalam kita mencari akan hidayah Al-Quran ni, daripada Al-Quran itu sendiri, memang kita kena faham cara Al-Quran ajar kita. Al-Quran beri pada kita petunjuk tu macam mana. Okey. Dia kaedah kita faham untuk Al-Quran ni petunjuk pada kita macam mana. Kita kena merujuk balik kepada apa alat yang kita diberikan untuk belajar. Apakah alat Allah Ta'ala beri kepada kita, manusia, makhluk berakal ni untuk belajar. Ini sebenarnya Allah Ta'ala diterangkan dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 78. Surah An-Nahl ayat 78 Allah Ta'ala katakan, wallahu akhrajakum, tak Allah lah yang keluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Allah yang keluarkan kita dari perut ibu kita tak tahu apa, kosong. Zero. Tak ada apa-apa. Tapi waja'alakumus sam'a, nama Allah Ta'ala jadikan untuk kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wa fuad, hati atau akal, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu dengan tiga alat ini kamu akan bersyukur.
Ini yang kita nak fahamkan macam mana kaedah Quran tadi berkait dengan tajuk apa alat Allah Ta'ala bagi kita. Apa alat Allah bagi kita untuk kita belajar. Sebab dari arah itulah sebenarnya Al-Quran memandu kita. Dari arah itulah Al-Quran memandu kita kepada jalan yang lurus. Cara gaya Quran tu berdasar pada apa alat kita ada. Ya betul lah, macam kita kata kalau kita nak jadikan satu benda tu berlaku, contoh macam oven. Tak ada oven tapi nak masak kek. Payah sikit lah, dia kaedah tak sama lah. Kek yang dibakar tak boleh jadi dengan tanpa oven. Kalau kita tak ada periuk nasi, tak boleh nak masak nasi pula. Jadi benda tu basic ni kena ada peralatan, perkakas yang betul untuk benda yang benar. Untuk kita macam nak buka tayar kereta kena ada spana khas. Screwdriver tak boleh. Itu basic yang kena faham. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak pandu kita kepada kebenaran, dia dah bagi kita sebenarnya alat-alat untuk belajar. Iaitu dalam ayat 60 An-Nahl 78 tadi, pendengaran, penglihatan dan juga akal. Fuad, hati atau akal. Yang tiga alat ni, Allah Ta'ala kata kalau dipakai dengan betul, Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun, moga kamu akan bersyukur. Memang kita basic dia sangat penting. Sebab tu manusia ni tak boleh mengabaikan panca indera dia. Allah Ta'ala berikan untuk dia memahami atau mendapatkan ilmu pengetahuan atau belajar daripada Al-Quran, mesti dia gunakan alat-alat tersebut. Kalau dia abaikan, dia tak nak tahu. Dia tak nak tahu. Sedangkan Al-Quran tak bagi kata putih atau hitam je. Kalau kita perhatikan Al-Quran Karim, Al-Quran bukan datang dengan kalimah sedemikian. Dan bukan kata tak boleh je. Bukan kata tak boleh saja. Bahkan Allah Ta'ala berikan kadang hukuman, maklumkan berkenaan siksaan yang akan berada pada azab atau apa pada dosa yang dibuat, ataupun kenikmatan diperoleh dengan ketakwaan. So Allah Ta'ala beri panjang lebar kan. Kalau tidak, betul lah, syurga neraka habis cerita. Tapi tidak, Quran datang dengan bentuk yang pelbagai. Cara penyampaian untuk mengajak kita kepada mengetahui atau mengenal Allah Ta'ala, untuk mengetahui Rasul, untuk semua sekali ada datang. Okey. Dengan itu kalau kita perhatikan kaedah atau gaya Al-Quran ni bila beri hidayah, dia akan menyentuh kepada suruh dengar, suruh lihat, suruh fikir. Suruh dengar, suruh kita lihat dan suruh kita fikir. Ini benda-benda kaedah yang Quran beri kepada kita untuk gambaran awal. Maksud dia kalau orang tu belajar Quran tapi dia tak nak membaca, tak nak mentelaah, murajaah dan sebagainya, tak nak sekian, masalah lah. Dia nak tahu dia baca sedap je. Banyak orang kadang suka baca tarannum, kan, baca sesedap. Tapi dia lupa sebenarnya yang sedap tadi bukan itu matlamat utama dia. Sebab Quran ni kita kata baca untuk faham makna-makna dia. Dan juga beramal dengan pengertian dia. Apa dikehendaki. Bukan hanya setakat baca dan juga sedap. Baca dengan betul. Lepas tu kena faham. Lepas tu kena amal. Dia bukan Quran datang untuk sekadar dibaca saja. Sebab tu bila kita sebut tadi, panduan Quran tu akan datang dari 3 sudut. Mana masalah untuk suruh kita mendengar, atau suruh kita melihat, atau suruh kita berfikir. Itu kaedah yang alat-alat yang Allah Ta'ala akan trigger pada kita untuk mempelajari dan juga memahami akan apa yang sampai pada kita melalui Al-Quran Karim. Okey. Bila kita faham sudut masalah 3 perkara tadi, kita kena tahu juga bahawa Al-Quran Karim bila dia menuju pada kita ucapan, cara dia. Dia ada macam kita sebut contoh macam pertama sekali dengar. Okey. Bila dengar, Allah Subhanahu Wa Taala nak tuju pada pendengaran kita, maka dia akan berikan beberapa sudut. Okay, sudut pertama yang daripada pendengaran kita yang kita kena tumpukan adalah masalah bila Allah Ta'ala khabar kepada kita tentang sesuatu, tentang dirinya. Tentang diri dia, tentang syurga, neraka, tentang sekian. Dia datang dalam bentuk kisah. Macam Allah Ta'ala terangkan tentang diri dia, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Allahus samad. Allah adalah tempat pergantungan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak beranakkan. Wa la yakul lahu kufuwan, tidak ada untuk dia sebarang sekutu yang setara. Tak ada sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila kita baca situ, Allah Taala isytiharkan tentang dia siapa. Macam Allah Taala kepada kita, Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan melainkan dia. Ataupun Allah Taala kata alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Okay. Jadi yang datang macam ni, bentuk macam ni, dia ada pemberitahuan memula Allah Ta'ala suruh kita dengar.
Sebab kita tak pernah kenal dia siapa. Kita lahir-lahir tak tahu. Allah Ta'ala tarik dari kita pengetahuan. Walaupun di alam roh kita telah berjanji kepada Allah Ta'ala. Allah tanya alastu bi rabbikum, kita dah jawab qalu bala syahidna. Namun kita bila kita keluar ke alam dunia ini, kita terlupa balik perjanjian tersebut. Ini sebab kenapa Allah Ta'ala isytiharkan balik pada kita dia siapa. Dia terangkan sifat dia, nama dia. Yang mana kita kata untuk pandu. Sebab tak ada siapa boleh menerang pada kita tentang diri Allah Ta'ala kecuali dia sendiri. Mana mungkin manusia yang baru lahir ataupun yang dah lama hidup ataupun yang ilmu dia terbatas ni boleh mengetahui tentang Allah Ta'ala lebih daripada Allah Ta'ala tahu tentang diri dia. Ini kena faham pasal sebab tu kita kata bentuk pertama Allah Ta'ala beri suruh kita dengar, dia isytiharkan tentang diri dia siapa. Ini sudut masalah iman, masalah iman pada Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala beri pada kita panduan, terang pada kita tentang diri dia siapa, apa dia suka, apa dia tak suka. Tadi macam dia kelas tajuk dalam kelas ni, kelas taksil Baitur Rahmah Baitur Rahmah. Diorang ada buat kelas tu jadi kelas fiqh, tadi fiqh manhaji. Jadi bila masuk dalam tajuk masalah tentang baik sangka kepada Allah Ta'ala, baik sangka kepada Allah Ta'ala ketika nak mati. Ketika nak mati, kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi ada soalan timbul daripada salah seorang audiens, dia kata kalau orang tu jahat, langgar syariat, tak buat perintah Tuhan, ketika nak mati, patut tak ada sangka baik lagi kepada Allah Ta'ala? Okay. Saya jawab, saya kata ya. Sebab kita memang tahu kita ada dosa dan yang banyak. Tapi Allah Ta'ala juga terang pada kita kan. Dan kuliah ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad dalam surah Zumar. Surah Zumar ayat yang ke-23. Ya. Okey, ayat ke-53, 53. Ini macam Allah Ta'ala cerita tentang diri dia. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan dia katakan Muhammad, ya ibad, Allah Ta'ala berkata, ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, hamba Allah Ta'ala yang melampau kat diri masing-masing. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Ta'ala dialah yang mengampunkan dosa kesemuanya. Kesemuanya. Okay, jadi perkhabaran macam ni, dia memang panduan yang sangat besar. Yang patutnya kalau seorang manusia tu bila dia dengar daripada Allah Ta'ala khabarkan tentang diri dia dalam Quran Karim. Perkhabaran tentang diri dia. Kita bincang masalah tauhid dulu. Dia kabarkan bahawa dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia terangkan juga kan, yaghfir man yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia ampun siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. So kita faham dari situ dengan panduan ni tadi kan, kita boleh bentuk diri kita sayang, cinta Allah Ta'ala, dan kita bergantung kepada dia, tawakal kepada dia, berserah diri kepada dia. Benda tu berlaku, perkara berkenaan dengan cara Allah Ta'ala kita dengar dahulu. Dan bahkan dalam konteks masalah bila berkaitan dengan Allah Ta'ala punya zat, zat Allah Ta'ala kan, asma' dan sifat Allah Ta'ala, ke atas kita cuma mendengar sahaja dan tak berhak kita mempersoalkan. Saya Imam Malik rahimahullah dia katakan, bila sebut tentang istiwa, Allah Ta'ala beritahu dia beristiwa di atas arasy. So kerja kita adalah percaya. Bukan kerja kita argue atau dialog atau bincang atau bahas. Sebab ini satu sudut yang Allah Ta'ala terang tentang diri dia. Mana mungkin orang lain lebih tahu tentang diri Allah Ta'ala berbanding Allah Ta'ala. Ini bentuk panduan yang sangat besar. Macam tu dalam poket saya. Kalau saya kata dalam poket saya ada RM5. Saya tuan badan, saya kata ada RM5. Mana ada orang ada hak untuk kata tidak. So Allah Ta'ala bila terangkan, contoh macam kes, beri hidayah pada kita dan bentuk masalah pertama sekali, dia isytihar, perkhabaran tentang diri dia. Tentang diri dia. Maka perkhabaran tersebut atau benda ghaib lain macam yang diceritakan alam, langit dan bumi jadi macam mana, semua tersebut, Adam adalah makhluk pertama, semua benda tersebut adalah sebagai apa? Bentuk perkhabaran yang Allah Ta'ala khabar kepada kita dan pandu kita untuk kita dengar, bukan kita bahas. So Allah Ta'ala beri kepada kita bentuk pertama, iaitu cara dia beri hidayah dengan bila dia khabar tentang diri dia, beritahu tentang diri kita dan diri dia, tidak boleh kita mempersoalkan.
Itu cara yang paling mudah kita kata, kita percaya bulat-bulat. Once kita kata Quran kalamullah, so apa Allah Ta'ala khabar tentang diri dia, kita sami'na wa ta'na. Tidak kita persoal, tidak kita argue. Okey. Itu bentuk pertama lah, bentuk pertama dari masalah sudut, kita Allah Ta'ala nak mengenalkan kita kepada diri dia, kenalkan dia malaikat, kenalkan dia sekian, dia khabarkan. Dan kita cuma suruh dengar. Okey. Ada kalanya Allah SWT datangkan perkhabaran juga. Perkhabaran juga. Tapi dalam perkhabaran yang Allah Ta'ala ceritakan ni, contoh macam kan bila Allah Ta'ala suruh beriman pada apa tentang para rasul alaihi wassalam. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran ni kisah-kisah yang sangat banyak. Kisah sangat banyak. Kisah kejadian Adam, kisah berkenaan dengan berlaku dekat syurga, macam mana apa jadi di dalam syurga, macam mana iblis buat kerja. Kemudian kisah berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi, kisah berkenaan dengan ni Allah Ta'ala cerita perkhabaran kisah. Ni Allah Ta'ala biasanya akan beri pada kita kisah. Yang tadi macam berkenaan dengan diri dia, dia maklumkan kepada kita. Bentuk kedua perkhabaran adalah bentuk kisah. Nah ini sangat banyak. Bahkan Al-Quran Al-Karim kan digelar sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. So bukalah dalam Quran ni daripada mula kan Al-Baqarah sampailah habis. Macam dalam Al-Baqarah kita jumpa kisah Musa dengan kaum dia, kisah lembu, kisah menangkap ikan pada hari Sabtu, kisah apa lagi, kisah ini kisah ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang macam kisah Yusuf AS panjang lebar, ada kadang kisah tu berulang. Yang bentuk macam ni sebenarnya kalau pada kita Allah Ta'ala beri pada kita kisah ni tadi untuk kita ambil pengajaran dari kisah tersebut. Macam tadi macam kes masalah tentang zat Allah Ta'ala, tak ada pengajaran di situ. Yang ada pada kita adalah sami'na wa ta'na. Ada pun tentang kisah para anbiya. Kisah Yusuf panjang lebar satu surah, kisah Nuh dengan kaum dia, kisah Ibrahim dengan bapa dia sendiri. Ya, kisah-kisah ni kalau kita kumpulkan balik dalam Quran Karim, berulang-ulang kali Allah Ta'ala bawakan kisah. Kisah dalam surah Yasin, kisah tentang satu kaum yang didatangi oleh para rasul. Okey. Mana yang Allah Ta'ala buat yang kisah tadi sebenarnya kalau ikutkan kisah tersebut diceritakan untuk bagi pada kita pengajaran. Untuk kita dengar dan kita cari dekat situ apa sudut-sudut kebaikan atau sudut-sudut keburukan yang perlu kita ambil pengajaran di situ. Ini bentuk yang dalam Quran Karim. Dalam surah Baqarah ada, Ali Imran ada, An-Nisa ada, semua sekali ada kisah. Ada kisah, ada cerita. Bahkan saya kata tadi digelar Al-Quran Karim Ahsanul Qasas. Ni memang kalau ikutkan kepada tajuk belajar ni, memang ada satu buku kitab. Kitab Qasasul Qurani karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dikumpulkan kisah-kisah Quran, kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi. Semua kisah yang mana datang kisah-kisah tadi. Cara Quran ajak hati kita, bagi pada kita untuk dengar kisah, cerita. Tapi cerita tadi tu memang kita memang Quran tak ada sebarang dongeng. Bila Allah Ta'ala beritahu pada kita benda berkenaan berlaku, memang berlakulah. Kisah tu berlaku. Penyelamatan orang beriman, pemusnahan orang kafir. Yang mana kita kata kisah-kisah tersebut semuanya untuk kita belajar dan ambil pengajaran. Bukan hanya setakat dengar dan terima, tapi untuk kita nilai. Bahkan kadang-kadang boleh daripada kisah-kisah berkenaan kita bandingkan dengan keadaan pada zaman kita. Macam bila Nabi kita sebut, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'al mursalun. Buatlah untuk mereka perumpamaan. Bagi mereka sedar tentang kisah sebuah penduduk satu kampung, ketika datang pada mereka para rasul. Iz ja'al musnai, ketika datang pada mereka dua rasul. Fa'azzazna bi kami fortify, kami kuatkan dengan satu lagi. Kisah surah Yasin tu kan. Kisah tu untuk bandingan. Bandingan pada orang-orang yang musyrik di Mekah dulu. Macam mana kalau dia kata datang pada mereka tak nak kan, rasul datang 3 pun orang tolak. Pasal dulu ada orang dapat rasul 3. Kaum yang dapat 3 rasul. Satu masa 3 rasul datang berdakwah. Ini kita kata kita kena baca dan nilai. Bukan hanya setakat kita dengar kisah tadi dan kita lupakan macam tu. Tak, dia mesti ada penilaian.
Bila kita belajar kisah-kisah Quran ni sangat penting ambil pengajaran. Keep track. Apa benda kebaikan di situ. Contoh macam kita lihat bila diceritakan kisah kisah Adam makan pohon terlarang. Para ulama kata kalau kita kumpulkan kisah Adam dengan iblis dalam Quran Karim, dalam Al-A'raf, Al-Baqarah dan lain-lain, kita dapati sebenarnya dekat situ para ulama kata conclusion dia adalah perkara yang binasakan manusia ada 3. Dia ada 3. Disebut 3. Dia kata sombong, dengki, dia bagi hasad, kibr dan juga tamak. Hasad, dengki, kibr, sombong dan juga tamak. Bila bawa kisah tu banyak-banyak, Pak Ulama kan 3 je. 2 daripada iblis, 1 daripada Adam. 2 daripada iblis, 1 daripada Adam. Yang daripada iblis adalah sombong dan juga dengki. Dia ada dengki, ada sombong, maka 2 tu yang menyebabkan dia. Adam AS terjatuh dengan sebab apa? Sebab ada tamak. Bila mana kalau kita lihat dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, bila iblis dia ajak Adam makan pohon terlarang. Dia kata apa? Ma nahakuma rabbukuma an tilka syajarah illa an takuna malakain. Tidak Tuhan kalian larang kalian dari pohon terlarang tu kecuali bimbang kamu jadi malaikat. Ayat surah Al-A'raf ayat yang Al-A'raf ayat 20 ayat ke-20. Ayat ke-20 yang dia datang fawaswasa lahum syaitan. Dia waswas kepada mereka berdua syaitan. Liyubdiya lahuma ma uriya min anhuma min sawatihima. Supaya didedahkan pada mereka berdua apa disembunyikan daripada kemaluan mereka berdua. Wa qala dia kata ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidak melarang kamu berdua, Tuhan kamu berdua daripada pokok ini. Illa an takuna malakain. Kecuali bimbang kamu dua jadi dua malaikat. Au takuna kalian atau menjadi kalian jadi orang-orang yang orang-orang yang kekal abadi. Jadi kat situ nampak Adam terpengaruh walaupun sebab pengaruh tu ayat lepas tu datang ayat 21 dia kata wa qasamahuma dan dia bersumpah pada mereka berdua inilah kumala minan nasihin, aku untuk kamu berdua ni adalah pemberi nasihat yang aku termasuk daripada orang menasihat je. So dekat situ kita dapat lihatlah macam mana pengajaran kisah-kisah tadi kena buat. Kalau siapa baca-baca ayat-ayat tentang kisah-kisah para anbiya ke, dia mesti belajar untuk bawa keluar pengajaran-pengajaran yang ada. Sebab kalau dia kata kita just baca kisah tadi tanpa ada murajaah semula dan juga pengeluaran, kita akan rugi. Memang kita masa benda tu jelas. Macam kita cerita kisah anjing yang bayang lah. Kan orang cerita dekat waktu kita kecil, mak cerita atuk cerita anjing yang main bayang. Pergi dekat anjing tu gigit tulang besar, dapat tulang besar. Lintas dekat jambatan, nampak air lain, dalam air ada gambar anjing lain. Dia pun marah. Masa anjing tu nampak, betul nampak dalam anjing tu ada tulang lain. So dia buka mulut dia, tulang jatuh. So dekat situ kita kata pengajaran macam ni tak perlukan kepada ulama besar untuk fahamkan. Kita memadain kita bila belajar baca-baca kisah tadi, kita ambil note, bawa keluar. Apa dapat belajar? Macam tadi kan kita sebut membinasakan 3 perkara. Hasad, sombong dan juga tamak. Itu kita cara para ulama nak tunjuk pada kita bahawa Quran ni memang panduan bagi semua orang. Plainly kita baca kita faham. Kita baca dengan cara biasa pun kita akan faham. Okey. Kemudian selain dari itu juga Allah Taala suruh kita dengar tentang tajuk panggil contoh macam dialog perkhabaran tentang dialog yang berlaku di antara iman dan kufur. Iman dan kufur. Mana kumpulan beriman, ini para Rasul alaihi wasallam, dan satu pihak lagi yang bersama dengan syaitan. Syaitan manusia, syaitan jin. Perbualan-perbualan macam ni dalam Quran Karim banyak dialog ni. Kita lihat macam kisah dalam surah Al-Baqarah. Kan? Beliau tak ceritakan berkenaan dengan tajuk perbualan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dengan raja zaman dia. Kan dia kata dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. Ya.
Ya, 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 ya. Ah, apa? Ada habis. Belum lagi, sikit lagi. Ini apa? Duduk. Di sini. Tak boleh, ada kelas. Abang tengah mengajar. Okey? Duduk, duduk. Okey. Okey, baik. Okey, jadi dalam ayat ayat yang kita baca tadi kita sebut surah Al-Baqarah. Okey. Okey, bisyamsi minal masyriqi fa'ti bil maghribi. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-258. Contoh 258. So dalam kisah 258 tu kalau kita perhatikan, itu kisah bagaimana 258 kisah Ibrahim alaihissalam. Dia berdakwah kepada pemerintah. Dan pemerintah dia raja ketika itu adalah nama Namrud dan sebagainya disebut, tapi dalam hadis sahih atau dalam Al-Quran tak sebut nama raja tu macam mana. Kan? Maka dia mulakan alam ta'il ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah mulka. Kau tak lihat kepada orang yang menghujah Ibrahim tentang Tuhannya. Hujah Ibrahim tentang Tuhannya. Kan? Dan sebab dia diberikan akan pemerintahan. Dia kata Ibrahim, bila Ibrahim kata kan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhan aku adalah menghidupkan dan mematikan. Dia kata Tuhan aku, Ibrahim kata Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Lepas tu raja tu dia dialog, dia balas balik. Dia kata ana uhyi wa umiit, aku pun hidupkan dan matikan. Maka Ibrahim jawab balik, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Maka sebenarnya Allah Taala telah datangkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka kalau engkau Tuhan, datangkan daripada barat. Bagi terbit matahari di barat. Fawuhital ladzi kafar. Terdiam orang kafir. Okay. Kat sini dialog-dialog macam ni kita faham. Dalam Quran Karim kisah dialog apa Nabi Ibrahim dengan bapa dia, dengan kaum dia, Nabi dengan kisah tadi, ataupun dialog Nabi Musa dengan Firaun. Dialog di antara Nabi Isa dengan pengikut dia ataupun orang kufur. Dialog yang dipanggil contoh dia dialog tu, dialog dalam surah dalam surah Kahfi. Kan dua orang seorang yang ada kebun, kan seorang ada dua kebun, yang mana kebun tadi menjadikan dia bangga dan sombong. So dialog dia berlaku dalam Quran Karim. Allah Taala bagi kita dengar dan cerita pada kita untuk supaya kita dapat, maksudnya pengajaran jugalah. Cuma dekat sini biasanya bila datang dialog macam ni, dialog untuk pembatalan hujah-hujah atau kekeliruan dan kecelaruan. Macam tadi kita ambil pengajaran, iktibar untuk kita faham kebaikan, keburukan. Tapi dalam masa sama macam ni, dialog macam ni, dia lebih bersifat untuk memandu hati kita supaya kita dapat membuang kesamaran, syubhat-syubhat yang berlaku kan. Daripada diri kita buang syubhat-syubhat tadi. Dialog macam ni, dia direct to the point. Macam berbeza dengan macam kisah Nabi Yusuf AS. Dialog macam ni tak banyak. Tapi kan macam kisah Musa dengan Firaun. Ada dialog yang bersifat penghujahan. Yang tugas kita bila kita belajar dialog macam ni, dia akan beri pada kita satu gambaran untuk membetulkan balik akidah ataupun menjadikan kita mendapat panduan jangan jadi macam orang-orang yang kafir. Contoh macam dalam surah Yasin kan, ayat terakhir surah Yasin, dia katakan awalam yaral insan, tidak akan melihat manusia, anna khalaqnahu min nutfatin, bahawa kami ciptakan dia dulu daripada titisan air mani, fa idza huwa khasimun mubin, tiba dia menentang dengan penentangan yang nyata. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah, dan kemudian dia buat untuk kami perumpamaan, dia lupa kejadian dia. Qala man yuhil izama wa hiya ramim, dia kata siapa boleh hidupkan tulang selama tulang ini hancur berkecai. Kau telah balas balik, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, cakap Muhammad pada mereka akan hidupkan tulang tu Tuhan yang telah buat dia pada mula-mula sekali. Bahasa dia Allah Ta'ala yang buat mula-mula, dia nak ulang balik benda tu mudah.
Ini cara Allah Ta'ala ajar kita untuk menjawab kesamaran dan keselaruan yang mungkin timbul daripada pemikiran orang-orang yang tak nak percaya Tuhan atau orang yang menentang para Rasul. So, diorang datang hujah, maka Allah Ta'ala betulkan yang cara tadi, bagi pada manusia ni dengan dengan bentuk panggil dengar dan juga suruh kita ambil di situ hujah-hujah bagi menolak kesesatan ataupun kecelaruan, syubhat yang datang dalam diri kita, jauh itu. Okey. Kemudian selain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada kita dalam Quran Karim kisah-kisah juga. Dan begitu kisah-kisah yang ini datang, penceritaan ni yang bentuk dia macam yang pertama tadi, penegasan berkenaan diri Allah Ta'ala. Yang datang yang bentuk cerita-cerita juga datang dalam bentuk untuk memaklumkan kebatilan ataupun ketidakbenaran sesuatu itikad atau kepercayaan. Ini contoh macam Allah Ta'ala beri pada kita suruh dengar macam mana, ada fikir dengar dan fikir macam mana bila orang-orang kafir ni mengatakan bahawa Isa ni anak Tuhan. Isa anak Tuhan. So Allah SWT berikan pada jawapan balik. Okey. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ma'idah ayat yang ke 75. Ini contoh macam Allah Ta'ala beri pada kita hidayah. Okey, patutnya orang yang dengar ni kalau dia Kristian, dia tidak Islam, dia menganggap Isa ni Tuhan, Mak Isa Tuhan, ayat ni dah cukup. Ayat surah Ma'idah 75 ni cukup. Dah cukup dah untuk berikan panduan. Allah Ta'ala nyatakan, bila Allah Ta'ala berikan khabar ni tadi, pemberitahuan ni untuk kita masih lagi dengar dan fikir. Tadi kisah para anbiya pun dengar dan juga cari pengajaran. Ataupun tentang kisah penghujahan. Kisah penghujahan di antara para anbiya, orang beriman dan juga yang kafir, yang datang untuk kita ambil hujah-hujah. Yang ini pula datang cerita macam pemberitahuan, kita dengar dan fikir. Macam ayat 75 surah Al-Ma'idah, Allah katakan, Mal Masih bin Maryam illa Rasulullah. Tidaklah Isa bin Maryam, Masih bin Maryam, kecuali Rasulullah. Wa ummuhu siddiqah. Mak dia pula adalah seorang wanita yang benar. Sentiasa truthful. Sentiasa benar. Ini adalah sifat yang zaman kita sekarang ni dah mula hilang sebenarnya. Sifat berlaku benar. Orang tidak lagi menilai kebenaran itu sebagai satu benda yang penting. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, ada hadis Nabi SAW, dengan jelas benar itu adalah benda yang sangat penting. Bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang bersama-sama para anbiya hari kiamat nanti. Contoh dalam surah ayat 69 surah An-Nisa. Allah Ta'ala nyatakan, wa man yuti'illah war rasul, masa mentaati Allah dan juga Rasul. Masa mentaati Allah dan juga Rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka golongan tu bersama kumpulan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Siapa golongan diberi nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka ni? Yang kita sering minta setiap hari. Allah sebut minan nabiyyin, ikan para nabi, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, golongan yang benar. Siddiq ni, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang yang baik, orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka itu dan empat ni sebagai teman. Mana siapa nak berteman kiamat nanti, berteman dengan kumpulan ini. Jadi bila Allah sebut tentang siddiq ni, dalam hadis Nabi terangkan kaedah bagaimana seorang manusia tu boleh mendapat kedudukan sebagai siddiq. Dia dua sudut. Siddiq dipercayai, kita faham dengan pengertian macam kisah Abu Bakar digelar as-siddiq kerana sentiasa membenarkan Nabi. Apa Nabi sabdakan, tak pernah dia kata tidak. Tak pernah dia tidak. Macam baru ni ada seorang hamba Ta'ala datang jumpa, seusi dia nak minta apa clarification pasal dia rasa akidah dia macam dah rosak. Lepas tu dia datang, dia sebutlah, dia kata macam mana kalau dia nak terangkan Islam, macam kata dia nak akan kahwin, dan wanita yang nak dikahwin tu tak setuju nak masuk Islam. Tapi dia kata dalam percampuran pergaulan ni, macam mana dia nak cerita kalau dia orang tanya berkenaan dengan tajuk Burak lah, Isra Mi'raj, dan nak bayangkan Nabi naik atas kuda terbang. Benda ni macam mana dia kata macam mana kita nak cerita? Tok Singgi kata jangan cerita lagi pasal benda ni tak perlu dibuka pada mereka sejak awal. Jadi kita nak cerita dengan orang, jumpa orang untuk masuk Islam, cerita buat pancung kepala. Tak kena lah. Tapi dalam begitu kita pelan-pelan. Tapi sebenarnya ada jawapan lain. Jawapan lain dia adalah macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila dia tanya tentang dia percaya tak Nabi SAW telah pergi kan Isra Mi'raj dalam masa satu malam. Kan?
So jawapan yang dia diberikan Abu Bakar ni, jawapan yang sama dia pernah dipakai oleh seorang wartawan. Bila mana Richard Dawkins. Richard Dawkins yang ketua, kepala etis daripada Britain. Dia pernah satu dialog dengan seorang wartawan tajuk Islam ni, tapi wartawan tu pandai jawab lah. Richard Dawkins buat lawak. Dia kata apa? Dia kata apalah korang boleh percaya Nabi korang naik atas naik atas satu binatang macam kuda dan sebagainya, kemudian pergi terbang naik lagi. Jawapan ni sebenarnya Abu Bakar dah bagi. Abu Bakar dah bagi jawapan dia. Jawapan dia berbunyi aku telah percaya dia lebih dahsyat daripada itu. Aku percaya dia bawa wahyu dari langit. Khuzaimah pun salah seorang sahabat Nabi pun contoh dia bagi. Bila seorang Arab Badui nak treat Nabi. Pasal dah beli, Nabi dah beli pada dia kuda. Tapi dia tak nak jual kat Nabi akhirnya. Tapi bila Khuzaimah bila Nabi kata, dia kata siapa nak jadi saksi kau? Lepas tu Khuzaimah kata aku saksi. Lepas tu dia kata macam mana Nabi kata macam mana saksi aku? Kau tak ada tadi. Dia kata ya Rasulullah, aku dah percaya kau lagi dahsyat dari itu. Aku percaya kau bawa wahyu dari langit. Itu lagi besar daripada masalah naik buruk. Cuma dalam perbualan kan memang kita kata benda macam ni satu benda yang perlu diperhatikan balik. Okey, pasal memang dalam konteks masalah untuk menjawab kekeliruan ataupun kecelaruan yang berlaku dalam pemikiran, memang kadang-kadang benda tu perlukan kepada penceritaan yang demikian. Kisah. Okey. So jadi dalam kisah ayat 75 surah Maidah tadi kan, yang Allah nyatakan apa? Mal Masih Maryam illa Rasulullah. Tidaklah Masih Maryam kecuali utusan Allah Ta'ala. Wa ummuhu siddiqah, dan mak dia adalah wanita yang siddiqah. Benar. Mana truthful. Yang saya kata tadi sekarang tak ada kan, zaman kita sekarang ni orang tak boleh nak pegang kebenaran tadi. Dia boleh ambil ilmu dari siapa sahaja. Penipu pun tak apa, asalkan benda jadi. Bohong pun tak apa, asalkan jadi. Macam ada sekali tu Allah Ta'ala dia sembang dengan keluarga dia sendirilah. Dia tegur keluarga dia tentang ikut doktor atau pensyarah yang kata ketahui tarikh lahir anda tipu sijil. Jadi bila dia tegur, kata yang ambil ilmu dia orang macam ni. Lepas tu dia kata pada kakak dia, kata jangan buat. Lepas tu kakak dia kata apa salah orang ni? Dia kata orang ni tipu sijil. Lepas tu dia kata itu je kesalahan dia. Itu dia kesalahan dia. Seriously, mana mungkin kita boleh bersama dengan Siddiq kita kalau dia pasal dia opposite kepada Siddiq adalah kadzab. Opposite pada As-Siddiq adalah kadzab. Pendusta. So, Nabi kata alaikum bisidqi. Hendaklah kamu berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana kebenaran itu bawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu bawa pada syurga. Wa innar rajula, dan seorang lelaki itu la yasduqu, pasti berlaku benar. Wa yataharra sidqa, bersungguh-sungguh untuk benar, hatta yutabu indallah siddiq, sampai tertulis Allah Ta'ala sebagai siddiq. Mana kalau kita asyik benar, tertulis kita Allah Ta'ala sebagai as-siddiq. Kita tak dapat gelaran Abu Bakar sebagai yang sentiasa benarkan Nabi. Kita dapat gelaran siddiq tu dengan sentiasa berlaku benar. Be truthful dalam kata-kata dan perbuatan. Dan sebaliknya Nabi kata wa iyyakum wal kadzib, jauhilah kamu akan perbuatan berbohong. Fa inal kadziba yahdi ilal fujur. Kerana berbohong itu bawa kepada kejahatan. Wa inal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu bawa kepada neraka. Wa innar rajula, seorang lelaki itu la yakdzibu, pasti-pasti akan berbohong. Wa yatarul kadziba, dan bersungguh-sungguh berbohong. Hatta yutabu indallah kadzab, sampai ditulis di Allah Ta'ala sebagai seorang kadzab. Ini benda yang sangat bahaya. Okay, jadi mak Isa AS itu Maryam Siddiqah. Ini tengok macam Allah Ta'ala bagi pada kita hint untuk kita fikir, dan sepatutnya tak ada siapa boleh tak faham. Bila Allah Ta'ala macam kisah tadi, macam tadi kalau Allah Ta'ala boleh buat kita sekali, dia mulakan penciptaan, dia boleh ulang balik. Yang ini pula contoh macam orang yang percaya, contohnya macam kes dan diri dia ada kepercayaan yang salah. Dia percaya Isa bin Maryam ni adalah Tuhan atau mak dia Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Nak terangkan, kana ya'kulani ta'am. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu mereka berdua makan makanan. Kenapa Allah Ta'ala sebut makan makanan? Ini kalau kita tengok cara Allah Ta'ala pandu kita. Maksudnya kalau sekiranya kalau kita seorang yang waras. Mereka dua dahulu makan makanan. Kalau kita makan makanan, lepas tu jadi apa? Orang akan kata kenyang lah. Lepas kenyang,
Dia bawa makanan kita makan pergi mana? Pergi tandas. Pergi tandas, kita akan buang air. Lepas tu Allah Ta'ala sebut satu perkara daripada keseluruhan apa yang boleh buktikan Isa sebagai manusia, bukan Tuhan, ya. Mak dia pun sama, bukan Tuhan, bukan sembahan, tak layak untuk disembah. Sebab diorang dua makan makanan. Sebab bila makan makanan, dia akan ada buang air. Mana mungkin orang boleh terima Tuhan buang air? Mana mungkin diterima Tuhan tu buang air? Gimana? Dalam jamban. Dekat sini tajuk kadang-kadang macam apa? Saya ingat apa Syekh Ahmad Didat rahimahullah bila dia bahaskan tentang tajuk what is his name? Apakah nama dia? Itu Allah Ta'ala tu nama dia apa? Dia kata kepada orang-orang Afrika yang panjat pokok dan sebagainya buat kerja, diorang ada satu chanting. Chanting tu maksudnya diorang ketika bercakap, ketika buat kerja tu diorang macam sebut pada diri mereka satu benda. Antara yang disebut adalah Akhenaten. Akhenaten tu maksud dia tak ada lubang dubur. So bila dulu missionaries Kristian datang untuk tawar pada orang Afrika agama, soalan orang Afrika yang asli, orang asli Afrika ni adalah dia tanya apa? Akhenaten, Tuhan kau ada lubang dubur tak? Kalau ada, tak nak sembah. Sebab tu kadang-kadang diorang lebih mudah menyembah kayu, batu. Sebab benda tu kekal. Benda tu kekal. Macam dialog Ibrahim kan dengan kaum dia. Nak tunjukkan bahawa bintang bukan Tuhan. Mana kalau di langit tu, bintang bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Sebab dia hilang. Dia hilang. Maksudnya dia terpaksa datang dan pergi. Kena ikut peraturan. Tak boleh timbul suka hati dia. Kena ikut peraturan. Maka bila dia dikuasai bukan menguasai, dia tidak boleh jadi Tuhan. Dia nak ajar pada kaum dia, kalau yang atas kepala punya hebat tu bukan Tuhan, macam dia berhala boleh jadi Tuhan. So benda macam ni kita kata bentuk gambaran Al-Quran, cerita pada kita, suruh kita fikirkan dan juga fahamkan. Untuk kita, dia tak ada cerita, dia tak ada kisah. Dia tak ada kisah kadang-kadang. Kadang-kadang tak macam kisah surah Maidah tadi, 75 tadi tak ada kisah. Dia cuma satu pernyataan. Tapi dari pernyataan tersebut Allah Ta'ala suruh kita fikir. Kalau macam ni, takkan macam ni. Tahu tak? Kalau Isa bin Maryam makan makanan masuk tandas, takkan dia Tuhan. Jadi kalau konsep dia kita kata sangat jelas lah. Ni kaedah yang benar Al-Quran cerita pada kita, suruh dengar dan suruh kita ambil pengajaran dari situ. Dia pengajaran tadi banyaklah macam tadi kita sebut. Yang pertama tadi tentang dia ambil daripada pengajaran tersebut tentang perkara-perkara tauladan. Tauladan baik, tauladan buruk. Ataupun dia ambil daripada cerita tersebut hujah-hujah untuk membatalkan pendapat ataupun fahaman yang salah daripada orang-orang yang menentang Tuhan. Ataupun cerita itu datang untuk menerangkan tentang kesamaran, suruh kita berfikir. Dia tak ada dialog, tapi dia suruh fikir je. Kisah ini, suruh kita fikir supaya kita faham tentang panduan yang diberikan. Okay. Selain itu juga Al-Quran Karim datang dengan selain kisah, pernyataan untuk suruh kita melihat. Suruh kita melihat. Unzur kan. Allah Ta'ala kata suruh tengok, pandang. Okey, pandang, lihat. Macam mana kisah bahkan sebahagian daripada suruh pandang tu jalan, bahkan ada Allah Ta'ala suruh kita berjalan di muka bumi melihat kesan orang terdahulu sebelum kita. So dekat sini arahan Quran tadi suruh bukan setakat kita dengar, tapi bila dah dengar suruh kita lihat. Ini beberapa sudut. Antara sudut dia adalah macam A dalam bentuk masalah tauhid rububiyah. Bila Allah Ta'ala nak jelas pada kita tentang dia pentadbir segala perkara yang ada dekat dunia ni. Langit dan bumi. Okey, hujan yang turun, angin yang bertiup. Semua benda tersebut adalah kembali kepada untuk menerangkan tentang zat Allah Ta'ala dan sifat dia. Tapi yang ini kita tengok. Macam kisah tadi, kisah Musa, kisah Isa, kisah sekian, kita dapat tengok dah. Mana kisah tu tengah berlalu. Habis. Dah tamat. Tapi kisah yang Quran cerita pada kita, bagi tahu pada kita tentang kuasa Allah SWT, ataupun aturan dia atau takdir dia. Yang ini kita boleh lihat. Sebagai contoh dalam surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat 3, 4, 5, 6. Ayat 3, 4, 5, 6. Dia boleh kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 164 pun ada juga. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi, kan? Dia ada banyak ayat yang datang macam tu. Dan surah Al-Imran pun ada, ujung dia kisah yang sama. Tapi cuma panduan ni tadi Allah Ta'ala suruh kita tengok.
Kan contoh macam dalam surah Al-Jathiyah ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6. Allah kata inna fi samawati wal ardi. So di seluruh langit dan juga di bumi. La ayatil lil mu'minin. Ada tanda-tanda untuk kaum yang beriman. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu. Wa ma yabuthu min dabbah, dan apa yang melata daripada binatang yang merayap semua sekali. Ayatul liqaumin yuqinun, ada ayat tanda untuk kaum yang meyakini. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan juga malam juga siang. Macam mana malam jadi, siang jadi. Wa ma anzalna minas sama'i min rizqin, dapat turun dari langit bentuk rezeki, itu hujan turun. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah hidupkan bumi setelah mana dia mati. Wa tasrifir riyah, dan juga peredaran angin. Mana angin ni dialih-alihkan, ada monsun-monsun sekian. La ayatil liqaumin yaqilun, ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Dia ayat macam ni Allah Taala suruh tengok. Allah Taala sebut tentang unta. Macam Allah kata afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, mereka tak lihat kepada unta macam ni dijadikan. Ia perlukan kepada kita belajar mengkaji, bukan setakat kita tengok dan juga dengar, tengok dan juga fikir. Tak, kita kena tanya pada ahlinya. Contoh macam kalau bab tumbuhan, tanya ahli tumbuhan. Bab hujan, tengok pada ahli orang yang pakar meteorologi. Kalau kita pada oceanografi, pada lautan, tanya pada oceanografi. Kalau kita kata macam badan manusia, tanya tengok anatomi badan. So basically kalau pada yang ni kan kita perlukan pada effort tambahan lagi lah. Bukan setakat kita baik buruk, tak. Kat sini pasal Allah Ta'ala pandu hati kita untuk mengenal diri dia. Kalau pada konteks yang pertama semua dengar tu, yang dia beritahu sifat dia saja, ini kita dengar dan wajib kita percaya. Yang ini kita dengar, kita disuruh belajar lihat, belajar tengok, belajar nilai. Masa tengok benda-benda tadi dan fahamlah bahawa benda-benda tadi tak boleh jadi dengan sendirinya. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan tentang peraturan berkenaan dengan aturan yang jadi di muka bumi ni, untuk supaya kita faham bahawa segala benda yang berlaku di muka bumi ni dia meant to be, dijadikan dan dibentuk dan dibentuk dengan sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Memang Allah Ta'ala jadikan meant to be, bukan tak sengaja. Not accidentally happen. Ni pada orang kita kadang accident, tak ada accident. No accident there. Macam jarak bumi dengan matahari, kandungan air di bumi, oksigen di bumi. Dia benda tu semua sekali main peranan. Bukan hanya satu, semua sekali. Untuk wujudnya makhluk di muka bumi ni perlukan kepada semua sekali. Betul macam contoh Allah Ta'ala nyatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah kamu Tuhan kamu, dia cipta kamu. Walladzina kafaru, cipta orang sebelum kamu. Betul kita kata kalau kita jadi siapa? Mak bapak kita. Atuk ni, atuk kita, ini kita onyang-onyang kita sampai last sekali. Kita datang daripada manusia juga, bukan daripada beruk. Mana kita reverse balik kan? Daripada siapa? Manusia juga. Manusia juga. Manusia macam kucing lah. Tak kucing lahir dia anjing. Gajah lahir dia gajah lah. Takkan gajah lahir daripada kambing. So Allah Ta'ala kata, tengok. Sembah kamu Tuhan kamu telah cipta kamu. Cipta orang sebelum kamu. Maksudnya kalau kita kata gratitude yang kita ada, kena tengok pada diri kita, kena tengok mak bapak kita. Tapi semua sekali balik pada Allah Ta'ala. Ya. La'allakum tattaqun, kamu akan bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita pandang. Kenapa hak dia sebagai Tuhan itu disembah? Alladzi ja'alakumul arda firasha, yang jadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Macam ada kapet yang kita tinggal, duduk tak nak bagi kena sejuk, panas sebagainya, kita ada hamparan. Dan kulit kerak bumi, teras bumi kita tinggal tu nipis. Yang tu tempat kita tinggal. Bumi tebal. 6,000 lebih kilometer, 5 jari. Tapi yang kita tinggal hanya 50 ke 100 kilometer saja. Yang dia takkan sampai dengan ribu kilometer ke dalam bumi. So basically kalau kita perhati situ, Allah Ta'ala ungkit pada kita untuk kita faham. Benda ni tak boleh kita buat. Jadi dia kata jadikan firasya. Wasama abina, dan langit sebagai binaan. Langit tanpa tiang tak impit kita. So kita pandang, kita fikir. Nampak? Okey. Pasal kita duduk ni sekarang ni dekat kawasan udara macam ikan dalam air. Ikan dalam air kalau dia keluar daripada air dia mati. Kita pun keluar daripada kawasan oksigen kita akan mati. Kata udara ni. Udara ni dalam 5 batu je. Yang paling tebal. 5 batu je yang tebal. Lepas dia tu tak ada udara dah. So basically makin nipis dan kita akan mati. So kita dalam kawasan udara ni ditegakkan tapi tak ada tiang. Tidak ada tiang. Ni Allah kata apa? Bina wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turun dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dia keluarkan daripada untuk kamu daripada hujan tadi
yang dia air kan, air. Consider air mungkin ada mineral lain, tapi daripada air tersebut kan Allah Ta'ala keluarkan samarat, hasil-hasil tanaman. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu. Ini Allah Ta'ala ungkit lagi. Contoh bila kita fikir kenapa Allah Ta'ala ungkit makanan kita. Makanan kita makan, basically sebenarnya dia, contoh, kita ambil sugar atau karbohidrat. Dan benda ni baik balik pada kita, pada binatang. Semua sekali dapat faedah daripada proses fotosintesis. Dan fotosintesis sebenarnya adalah sebenarnya penggabungan di antara air dengan karbon. Sebab hidrogen, karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat is actually consist of 3 elemen tadi. Cuma berapa karbon, berapa hidrogen, berapa oksigen je. Cuma dia gabungan tu jadi karbohidrat. Karbohidrat ada 3 tu. Tapi kita tak boleh buat. Kita boleh buat, kita boleh ambil contoh macam air, letak arang, kocak, tiba-tiba jadi apa? Jadi gula. Mana boleh? Dekat sini kita faham, bila Allah Ta'ala ungkit macam ni, kita kena perhatikan, dengar, fahamkan, dan tengok, belajar tengok. Sebab dalam bentuk macam ni yang kita sebut dalam kejadian alam, kejadian diri kita, binatang, angin, awan dan sebagainya, semua benda ni perlu kepada kita tengok. So Al-Quran pandu kita, beri perkhabaran, dia hinkan, kemudian dia suruh kita belajar dan tengok benda berkenaan depan mata kita. Sebab ia akan membawa kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan bawa kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan faham Allah Taala saja boleh buat, yang lain tak boleh buat. Tak ada siapa boleh buat benda berkenaan. Kalau dia kata ada orang tu kata nak ajaran sesat sekalipun kan, dia kata wali dia hebat, wali dia sekian. Wali dia baru lahir. Baru je lahir 50 tahun lepas. Sebelum wali tu lahir, yang dikatakan wali kutub dan sebagainya, alam dah ada. Takkan tak faham lagi. Bukan datang sebab alam, sebab mana-mana siapa. Bahkan ada orang kata pun dia datangkan dengan hadis palsu. Yang dia kata kalau bukan kerana Muhammad aku tak ceritakan alam. Nabi SAW sebelum daripada dia baginda lahir, kan alam ni dah ada. Bahkan baginda SAW lahir daripada manusia sebelumnya. Bukannya tiba-tiba datang seketul tunjuk tak ada tanpa mak bapak. Ini konsep yang kena perhatikan balik. Sebab tu bila kita pelajari macam ni, Quran suruh kita berfikir. Dia bagi pada kita ayat yang dia suruh kita tengok. Ya, macam ni lah. Okay. Kemudian ada benda yang Allah Ta'ala bagi kehabaran juga. Tapi dia suruh tengok benda tu berkaitan dengan bangsa-bangsa terdahulu. Macam kita tahu, alam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina qablihim. Adakah mereka tak lihat? Kan? Berjalan di muka bumi, mereka lihat hasil ataupun kejadian yang berlaku pada orang sebelum mereka. Kadang-kadang manusia ni rasa sombong dengan teknologi dia ada, kepandaian dia ada. Dia lupa kalau Allah Ta'ala nak padamkan, Allah Ta'ala padam macam tu je. Sebab sebelum dari kita, ada bangsa-bangsa dunia yang hebat-hebat, tapi Allah Ta'ala jadikan tak kekal. Macam orang yang buat piramid di Mesir. Bangsa yang buat piramid tu dah tak wujud. Tidak wujud lagi. Sebab tu bila datang, bahkan bahasa diorang pun bahasa yang tak diketahui oleh orang yang tinggal di Mesir. Ni kena faham. Macam juga di Vietnam, kan, dia ada tempat apa Angkor Wat, kan, tempat itu. Dia bandar. Dekat belah Afrika ada Timbuktu. Tamadun manusia yang hilang. Yang tamadun tadi, untuk kita belajar bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk padamkan kita seperti mata. Walau dengan advancement yang kita ada. Sebab kan saya sebut advancement ni sebab banyak ahli sains tak dapat nak brain. Tak apa-apa nak brain. Dia fikir-fikir tak dapat faham. Macam mana bangsa terdahulu boleh buat binaan batu, sedangkan diorang buat kiraan-kiraan tadi tu dah silap. Diorang kata zaman sekian zaman batu. Zaman batu, diorang buat batu tu jadi blok. Macam Aztec kat Maya tu kan. Kepandaian orang-orang berkenaan. Orang kampung keliling tak boleh buat. Bandar dari batu. Bandar daripada binaan-binaan yang hebat. Yang mana kita kata benda tersebut Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, suruh tengok. Allah Ta'ala pandu kita dalam Quran Karim, suruh tengok keadaan mereka. Apa jadi pada kaum tersebut. Kalau kamu rasa kamu hebat, kamu bagus, kamu dah maju. Jadi perhatikan kaum semua kamu. Yang Allah Ta'ala musnahkan mereka. Yang mereka ada tamadun, telah ada kemajuan dan sebagainya. So Allah Ta'ala padamkan dari muka bumi ni. Itu boleh berlaku pada siapa sahaja. Ini kena pentingkan. Baik. Jadi saya rasa ni kot. Sampai bahagian ni yang kita dah kirakan sebahagian cara yang mana matlamat ni. Okay. Yang mana tujuan sebenar macam Al-Quran Karim bawa tadi, dia ada yang kita faham dia ada yang disuruh kita dengar,
dan fikir. Ada yang Allah Ta'ala suruh kita lihat. Maksudnya dia suruh kita dengar, kemudian dia suruh kita lihat dan fikir. Dan sentiasa benda tersebut akan bergabung. Bahkan ada yang macam kita terangkan terakhir tadi, disuruh kita dengar, lihat dan juga fikir. Sekaligus, tiga-tiga elemen tu kena pakai. Kemudian kalau manusia ni, yang mengabaikan panca indera dia, yang dia tak nak mahu menilai, mempelajari dalam Quran Karim, ikut panduan-panduan tadi. Jadi kita kata balik pada asal, tafsir tak boleh lari. Sebab setiap penjelasan tadi, tak boleh kita reka-reka sendiri. Kita baca-baca ayat, kita kata maksud dia sekian, tak. Apa yang tafsir kata. Jadi kita ambil pengertian tersebut dan kita pakai untuk kita dengar, kita lihat kalau ada benda boleh kita lihat dan kita fikirkan berkenaan dengan tajuk apa yang patut kita dapat daripada ayat-ayat berkenaan. Ni tu memang benda penting sebab Allah Ta'ala bukan suruh bagi kita ayat Quran tadi untuk kita baca saja. Dia suruh kita baca, faham dan juga amal. So di mana wujudnya amal? Yang kita kata boleh berlaku kita faham tadi dengan cara-cara kita gunakan tadi. Panca indera kita untuk memahami. Sebab tu Allah SWT berikan amaran bagi siapa-siapa yang tak nak menggunakan 3 alat belajar dia dalam Quran Karim. Allah Ta'ala nyatakan surah Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala nyatakan walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Ini sungguhnya kami telah siapkan untuk neraka ni banyak jin dan manusia. Lahum qulub, mereka ni ada kalbu, tapi la yafqahuna, mereka tak memahami dengan kalbu mereka. Walahum a'yun, mereka ada mata, la yabsiruna, mereka tak melihat dengan mata mereka. La yabsiruna biha, mereka tak melihat dengan mata mereka. Walahum adhan, mereka ada telinga, la yasma'una, mereka tak melihat dan tak mendengar dengan telinga mereka. Lalu tak gelar ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafil, mereka adalah golongan yang lalai. So kalau kita ada konteks ni memang kita kata kita boleh cara nak belajar ni, boleh kita teruslah cari yang Quran punya kisah ataupun Quran suruh tengok, Quran suruh dengar dan sebagainya. Yang kita kata kisah-kisah tentu kita patut setiap kali baca Quran, Allah Ta'ala beri kepada kita kisah ke atau beri kepada kita pernyataan ke, dia mesti ada tuntutan dari kita untuk kita mendapatkan. Kalau contoh macam pengajaran ke, belajar tentang berhujah ke, ataupun betulkan syubhat dalam diri kita ke, ataupun kita belajar menambah iman kita mengenal Allah Ta'ala ke, semua sekali benda tu akan beri pada sudut-sudut berkenaan, tidak ada pada yang lain. Okay, baik. Wallahu alam. Apa benda soalan-soalan pelik ni? Okay. Soalan bin Abdul Latif, bohong sunat ada ke Ustaz? Mana ada bohong sunat? Cuma Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la aidu kadiban, aku tak kira pembohongan. Aku tak kira pembohongan. Kata-kata suami pada isteri pada suami, kata-kata seorang dalam peperangan, kata-kata seorang yang menamaikan 2 orang yang bertelagah. Yang suami isteri itu tajuk dia macam ni. Ada orang bila saya dengar saya cakap macam ni, dia kata boleh bohong bini lah. Kan kalau bini kita masak makanan tak sedap ke sebagainya, ataupun ya masak tak sedap, ataupun terlebih garam. Bila isteri tanya soalan, sedap tak? Suami kena jawab apa? Suami kena jawab apa? Sedap lah. Soalan, tipu tak? Nabi kata aku tak kira pembohongan. Macam awak cantik kan, apa bini tak cantik, dia kata cantik. Ataupun suami tu tak handsome, kayak perut buncit dan sebagainya. Lepas tu tanya isteri dia, abang handsome tak? Handsome. Abang Syarul Khan, siapa yang tak? Abang lagi handsome. Ni maknanya ataupun suami tu tak handsome pun. So, wordingnya macam ni di antara suami isteri, tak dikira sebagai pembohongan. Isteri Nabi SAW, Nabi kata aku tak kira pembohongan. La aidu kadiban. Dalam hadis bukan bohong sunat, tak ada bohong sunat. Bahkan Nabi kata bukan pembohongan. Okay. Mana dia? Okay. Okay, itu pertama. Tak ada bohong sunat tak wujud. Bohong sunat tidak wujud. Bohong sunat tidak wujud. Orang kita je pelik kan. Ada pula bohong sunat. Okay.
okey, apa dia peperangan pun tentu takkan nak apa musuh tanya kita apa macam mana kan. Dalam peperangan bila musuh tanya berapa orang, berapa banyak peluru awak ada lagi, takkan jawab betul. Demikian juga orang yang mendamaikan dua orang yang bertelagah. Berdamaikan baina ini. Dia nak mendamaikan dua orang yang bertelagah. Maka tidak apa salah. Contoh macam katakanlah kawan tu kutuk. Kawan A tu kata, betul dia kutuk aku. Dia kata tak ada. Walaupun belum tu kutuk, takkan cakap lah. Okey, so satu, jadi tak ada pembohongan, tak wujud kalimah bohong sunat. Yang ada Nabi kata tak ada pembohongan. Sangka Ustaz ada satu soalan rasanya masih berkait dengan tajuk. Ada tak dalil yang Nabi panggil non-Muslim zaman tu dengan kafir? Kan surah Kafirun tu ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa kalian sembah. Wala antum a'bina ma'abud. Kalian tak sembah apa aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abattum. Aku tak akan menyembah apa kalian sembah. Dan wala antum a'bina dan kamu tak akan sembah apa aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu. Untuk aku, agama kamu, agama aku. Al-Kafirun kan sebut. Direct. Ya ayyuhal kafirun. Dia terang-terangan Allah Ta'ala kata suruh Nabi kata pada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi memang kita tak ada dalil Nabi panggil non-Muslim zaman Nabi dengan kafir. Ya ada. Kerana iyalah sebab zaman ni sekarang ni ialah ni dan suasana Malaysia sangat mudah orang Islam kebanyakan dia pelopori golongan politik lah manggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir. Bagi saya ini adalah membantukan usaha dakwah. Sebenarnya silap. Bila kita bincang sini masalah sebut kafir tadi, kita bukannya panggil orang tu dengan gelaran yang kasar. Kan? Maksud dia bila Allah Ta'ala kata apa ya ayyuhal kafirun, memang Nabi gunakan kalimah tersebut. Cuma masalah sekarang ni di mana digunakan? Kan? Di mana digunakan? Sebab ada kadang-kadang kalimah tersebut pada satu sudut tidak insulting, tapi pada keadaan lain jadi insult. Contoh, kawan saya dulu ada seorang budak Arab. Dia bagi pada saya satu apa? Cerita lawak. Cerita lawak tu bunyi macam ni. Wallahualam dia sini. Budak dengan keldai. Diorang buat cerita perbualan di antara budak dan keldai. Okay, wording dia simple je. Bunyi dia sini. Okay, qala al-ghulam lil himar ya ghabi. Berkata ghulam budak lil himar kepada keldai, ya ghabi, hey bodoh. Okay, tapi wa qala al-himar lil ghulam, berkata keldai kepada budak tu, ya arabi, hey Arab. Okay. Sedangkan kalau kita cakap pada orang pada waktu biasa tak apa, tapi ketika lafaz tu dikeluarkan dengan bentuk macam ni, ia insulting. Maksudnya to be an Arab, maksudnya Arab ketika tu macam keldai cakap, hey Arab kan. Macam hey Melayu, hey sekian. So wording tu boleh jadi insulting, semua benda boleh jadi insult. Tak semesti kafir itu saja. Sebab kalimah kafir tadi yang ingkar, tidak mahu beriman, itu benar. Tapi masalah penggunaan tadi bila dipakai. Kan? Bila dipakai. Pasal Quran sebut. Memang kita cakap dengan dia, macam saya tengok macam Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik. Bila dia berdebat, dia tak akan panggil pada orang Kristian tadi, hey Kristian. Tak, dia kata itu. Brother. Dia kata brother kan. Abang kan. Brother. Dia gunakan kalimah tu. Dia tak gunakan kalimah hey kafir. Betul. Tapi kalau ikut pada ayat tadi kan, macam yang surah Al-Kafirun tu, dengan terang-terangan Allah Ta'ala perintahkan Nabi cakap pada mereka kafir. Qul ya ayyuhal orang-orang yang kafir. Aku takkan sembah apa kalian sembah. Jadi itu dan penggunaan kalimah tadi kena pada tempatnya lah. Pada ketika mereka mengajak Nabi untuk menyembah sembahan mereka setahun. Sembahan Nabi Allah Ta'ala setahun. So gili-gili. Kadang-kadang kita bimbang lah tajuk ni akan jadi masalah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni kadang-kadang terlampau nak jadikan Islam ni mesra kafir. Atau jaga-jaga sikit. Sebab kadang-kadang macam tu. Islam kafir friendly. Dia ada benda yang bukan panggil prinsip. Maksud prinsip tadi benda yang kita macam masalah muamalah, macam nak menyaga, beli barang kan, beli dekat Acong, beli dekat Ramu, beli dekat sekian, tak ada hal. So Nabi sendiri pun beli barang daripada orang bukan Islam. Nabi tak pernah kata jangan beli daripada orang Islam, orang kafir, tak ada, tak wujud. Bahkan Nabi mati sallallahu alaihi wasallam, Nabi mati dalam keadaan baju besi Nabi tergadai pada seorang Yahudi. Dan tepung bali yang Nabi ambil. Nabi ambil tepung bali, tak sempat nak bayar, duit tak ada, Nabi bagi baju besi dulu, tinggal dekat orang Yahudi tersebut.
Nabi mati, Aisyah kata tak dan tebus lagi baju berkenaan. So, kalau kita faham kat situ, kebencian orang Yahudi tu ada. Tapi Nabi tak gunakan benda tadi masalah untuk masalah muamalah jual beli. Nabi tak pernah kata jangan. Tak ada pun. Tak pernah ada. So, kita sekarang kalau kita nak fahamkan, kalau kita contoh macam kita boykot Perancis ni atas dasar apa? Kenegaraan. So, dia isytihar dengan negara, kita buat dengan cara negara. Tapi kalau kata macam kes biasa, dekat Malaysia ni kan, non-Muslim yang apa kita panggil apa, menjaga kampung kita, menjaga kedai kat rumah kita, kita ada masalah pembeli daripada dia. Tak ada rosak akidah. Okey, itu sudut yang tak ada masalah. Tapi pada sudut yang ada masalah, macam kita panggil jaga akidah. Ini tak boleh kita masuk. Tak boleh kita datang, tiba-tiba kita tak apa. Islam tak larang. Contoh macam mengucapkan ucapan keraian untuk hari perayaan orang kafir. Contohnya macam diorang raikan Deepavali ke, ataupun apa Chinese New Year ke, apa benda yang bersifat keagamaan. Apa keagamaan Apa benda bukan keagamaan, contoh macam dia buat makan-makan kerana dapat anak, atau beli kereta baru, atau pindah rumah baru, atau naik pangkat. Itu ada masalah. Yang masalah adalah bila keagamaan. Maksudnya dia buat program tu berkenaan kerana meraihkan ketuhanan. Itu ada insulting kepada Allah Ta'ala. Sebab kita takkanlah kita nak mengiyakan Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Ini benda yang tak boleh berlaku. Sebab tu ada sudut. Kita kata benda prinsip tak boleh kita tinggalkan. Contoh dia kata kami dan awak sama. Tak boleh cakap macam tu. Kita manusia betul. Tapi agama kita tak serupa. Kau tanya pada kita, saya kalau mati masuk mana? Cakap masuk neraka lah. Nak pergi mana lagi? Dia kata tak elok. Tak, kita kata Islam ni kena ikut lembut dia. Sebab balik pada asal, kita yang Muslim pun, Islam bukan ikut kepada apa kita suka. Tapi apa Allah mahu. Bukannya apa kita suka walaupun dalam Quran Allah menggunakan lafaz kafir, tapi tak semua mereka memberikan penerangan pada apa Islam tentang. Itu saya kata, balik pada asal berdasar pada kedudukan. Maksud istilah tadi. Tapi dan memang Alhamdulillah sampai sekarang, tidak ada orang Islam kita ni gunakan lafaz tu direct. Bab penceritaan kita kata orang tak Islam ni kafir. Orang kafir akan masuk neraka. Tu tak boleh kita buang. Benda tu fakta. Dalam Quran Karim datang macam tu. Itu adalah pegangan kita. Mana tak sembah Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala, bukan setakat orang yang bukan Islam tu. Orang Islam boleh terkeluar Islam. Orang Islam terkeluar daripada Islam dengan kesyirikan. Ustaz dikatakan Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah pada 25 atau 28. Tapi hadis Aisyah kata Khadijah berusia menyebabkan Nabi berubah muka. Apa kontradik dia? Tak usah fikir benda tu. Kita sibukkan benda. Tajuk kita lain lah. Tajuk kita berkenaan masalah Al-Quran. Tajuk panduan Al-Quran. Sebab ada panduan Al-Quran antara baca kisah macam apa, Abdul Azri ada tanya berkenaan masalah penggunaan kalimah kafir. Itu ada kaitan dengan tajuk kita. Itu berkaitan tajuk masalah macam mana Quran beri hidayah. Kalau memang orang bukan Islam pun baca Quran, dia akan kalau fikir balik, dia orang akan rasa tak sedap diri. Tak sedap sebab dituju pada mereka dengan perbuatan mereka. Macam contoh Bani Israel. Bani Israel kan, atau Yahudi. Dia orang dalam Quran Karim memang Allah Ta'ala cerita keburukan perangai mereka. Kita macam takkan nak bagi Quran lain. Quran samalah. Mesti Quran yang sama yang kita serah pada mereka. Kalau tanya mana Quran ni, betul kata tak puas hati dengan ayat ni. Kita kata ini bukan kita yang reka ayat ni. Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan alam, Tuhan yang turunkan Taurat, turunkan Injil, utuskan para anbiya, semua sekali, yang turunkan Quran, dia pilih kalimah tersebut. Bukan kita pilih. It's not really about hatred. Tapi ini adalah gambaran bagi yang sebenar bagi kedudukan dia. Di sisi Allah Ta'ala, itu keadaan dia. Bukan sama. Takkan sama orang yang bertakwa, orang yang patuh perintah Tuhan dengan orang yang tak nak mengikut perintah Tuhan. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini InsyaAllah kesambung kemudian. Besok bab fiqh. Tapi saya tak ingat apa dia tajuk. Tak bagi tajuk lagi. Malam ni berfikir. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.